Bila kita mainkan di TV9 pada tahun 2007, dia meletup. Orang tak pernah tengok lagi animasi yang macam ni. Dan mak bapak kata sesuatu yang bagus kerana dia mengajar berpuasa. Budak-budak mula berpuasa, yang kecil-kecil nak ikut Upin. Burhanuddin Madrazi lebih tahu mengenai apa yang dibicarakan. Bukan hanya jago kampung, sambungan bahagian kedua, fenomena Upin Ipin ini menyoroti pengaruh dua beradik kembar yang diperkenalkan Laskopat Production pada Ramadan 2007 itu di peringkat global bermula dengan Indonesia. Tapi sejauh mana impak diberikan Upin dan Ipin di negara dengan kepadatan penduduk 227 juta itu? Rakyat Malaysia pun ada yang tak tahu kan. Tapi kalau Indonesia tu, kalau dia tak tahu Upin, dia bukan rakyat Indonesia. Begitu kuat je Upin ni. Haji Burhanuddin, sebagaimana dia dikenali juga, mengimbau bagaimana pihaknya ditawarkan hasil perkongsian iklan oleh pemilik stesen TV yang kini dimiliki MNC TV sebagai imbalan untuk saluran Indonesia itu jadi yang pertama menayangkan Upin dan Ipin kepada audiensnya. 2010 kita dapat masuk Indonesia. Dan di Indonesia dia meletup. Mulanya stesen TV itu tak sanggup nak bayar dengan harga yang kita minta. So dia offer kita sharing revenue. Semua iklan waktu itu kita share. Dan saya terima, saya tak tahu berapa dapatnya. Tapi bila dia release bulan puasa tu, dia datang balik cakap, "Pak, sebenarnya saya sudah tertipu." Ini kayak dirampok. Begitu besar kita dapat. So Alhamdulillah lah. Pengaruh Upin dan Ipin jelas antaranya melalui kemenangan program animasi asing pada Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2021, anjuran Komisi Penyiaran Indonesia di Jakarta baru ini dengan mengatasi animasi antarabangsa termasuk daripada Amerika Syarikat dan Korea Selatan. Sekarang Upin Ipin main di Indonesia tu, dia main satu hari 5 jam, 7 hari seminggu. 5 jam, 7 hari seminggu. Dan semua iklan dalam tu saya share. Begitu besar dia punya income. Kemudian di YouTube pun kita dapat banyak. Views kita dah sampai 7 bilion. Facebook pun kita ada 15 juta likes. Dan kita dapat Platinum Award tahun lepas. Baru ni TikTok. TikTok kita dah capai 8 juta. Walaupun kita start lambat. Tahun lepas baru kita mula buat TikTok. So penerimaan ni banyak. So begitu besar. Ini satu fenomena lah. Upin dan Ipin keris Siamang Tunggal pula melakar sejarah kerana buat pertama kalinya naskah Malaysia bersaing dalam pencalonan awal Anugerah Akademi di Los Angeles tahun lalu. Biarpun disertai pada saat akhir, termasuk mengeluarkan belanja sendiri, ia beri pengalaman bererti. Dia minta kita mainkan dia di LA untuk 7 hari, 1 hari 3 kali. Kita kena ambil panggung, kena bayar. Kita kena bayar dekat $21,000 US. Kita kena tontonkan kepada dia supaya dia minat untuk tengok. Jadi saya ada kawan-kawan di sana, dia orang aturkan gala screening. Itu saya kena $20,000 US. Masa gala tu lah kita dapat tarik 5-6 orang juri untuk tengok. Semua tengok berpuas hati dan suka. Dan kita dipilih shortlisted antara 32 filem yang akan dinilai. Itu sejarah tu. Kebanyakan ya filem kita tak pernah sampai level tu. Aneh kalau diingati reaksi awal terhadap langkahnya melabur di dalam animasi selepas meninggalkan industri minyak dan gas dengan menjual syarikatnya yang didaftarkan di bursa saham. Saya ceburi bidang ini, semua kawan-kawan saya di oil and gas yang ketawa kan. Dia kata saya dah gila. Tetapi sekarang semua kata saya smart. Pasal saya keluar bila industri minyak jatuh. Dan saya dapat membangunkan adalah perniagaan animasi. Kerana kita ada licensing, kita ada restoran, kita ada akademi yang mengajar pasal animasi dan pelajar dia keluar, masuk balik ke Lakopak. Dan sekarang saya tengah mengusahakan Taman Tema. Itu sesuatu yang begitu besar kan. Kita boleh menjana pekerjaan untuk staf. Hello, hai, bersama dengan saya Natasha Charmaine dalam Cinema #Ini Zimaku. Baiklah, dalam episod kali ini Tasha akan menyajikan kepada anda info-info menarik mengenai dunia hiburan dalam dan juga luar negara. Okey, tadi kita dah pun saksikan pengalaman yang telah dikongsikan oleh Haji Burhanuddin yang merupakan penerbit dan juga pengasas Lakopak, di mana beliau telah menjenamakan watak Upin-Upin di pasaran global. Tanya. Okey guys, sekarang ni ada cerita yang menarik dan hot. Seorang pelakon yang tak berapa famous. Last dia buat apa untuk survive? Dia jadi dukun. Siapa tu? Nak tahu? Jom kita saksikan dalam segmen ini.
Dia tak peduli pun. Satu itu, dia tak peduli pun. Dia main buat je, dia main langgar. Nombor dua, dia nak survive. She's a survivor. I feel like Cik Ya, walaupun dia macam asyik buat kesilapan, when the episode goes, you akan nampak lah apa benda lah salah dia buat. Tapi dia buat benda tu sebenarnya untuk survive. Dan lagi satu, yang paling I suka, Cik Ya ni, dia adalah seorang dreamer. Cik Ya memendam kebencian setiap Cik Ya, seorang artis yang tak berapa nak menjadi pada era 90-an yang diperkenalkan menerusi Dukun Diva, nyata bukan hanya watak seorang penipu. Kali pertama sebuah drama tempatan meletak subjek kon artis wanita dan anti-heroes siri Astro Originals itu yang menemui audiens di Astro Citra bermula 6 Disember lalu, berbicara tentang kekuatan wanita, cabaran dan soal survival. Gandingan Cik Yah lakonan Nadia Akila yang menggunakan bakatnya menyamar sebagai Dukun dan Lola, anak saudara bermasalah lakonan Ika Farhana, memantapkan idea asal Alfie Palermo yang digarap Arif Zulkarnain dengan elemen drama, komedi, aksi, suspense dan penyiasatan. Satu series kita ada musical, kita ada horror, kita ada action cara kita lah, bukanlah action yang heavy action. Dia interesting sebab hero kita, cerita kita ni bukan orang baik. Dia antagonis yang jadi protagonis yang nakal, yang jahat kan, yang cuba menyamar dan menipu orang kan. Tapi macam yang cakap tadi, kalau Dukun Diva ni kalau I rumuskan dalam orang tanya I akan cakap dia story pasal family, pasal struggle, pasal orang di bawah ni, society kita dalam masyarakat, dan pasal a bunch of people making mistake, orang yang buat salah dan macam mana dia orang nak tackle masalah dia orang di akhir cerita nanti kan. Ikut dibelit dengan pengembaraan Cik Yah dan Lola ialah Datuk Didi, seorang jutawan kosmetik lakonan Imelda Rosmila, dan suaminya Zul iaitu seorang skamer dan kaki perempuan walaupun takut bini, menerusi kejutan yang diberikan pelakon berpengalaman Tony Yusof. Pertama yang akan mengejutkan sikit adalah watak saya yang langsung bukan serius semua jam. Kebanyakannya offer yang saya dapat untuk TV, untuk drama TV, kebanyakannya adalah watak yang serius, watak datuk, watak businessman, watak doktor, watak yang orang jarang nampak saya melakonkan out of the box, melakonkan watak yang mengarut, yang mabuk, yang menghayal apa semua kan. Ini antara memang kali pertama untuk scale, untuk status drama TV macam ni, di mana saya telah diamanahkan untuk bawa watak ada komedi macam ni lah. Sebelum ni sebenarnya saya banyak bawa komedi di atas pentas, dalam teater. Bila penonton tengok Dukun Diva ni, mereka akan dapat menerima saya sebagai bukan saja seorang pelakon yang membawa watak serius, tapi juga boleh bawa watak yang light hearted, yang menghiburkan seperti watak ni. Mengenai drama ini yang disebut sebuah naskah Malaysia, jelas Arif, kisah pasal seorang JRO yang menyamar jadi dukun untuk menipu jutawan kosmetik. Macam saya cakap lah, benda tu yang benda yang very relatable to our society, jutawan kosmetik. Dan juga I cuba try nak bawakan elemen-elemen yang popular, culture yang popular pada tahun 90-an, pada awal 2000, dari segi pakaian, dari segi muzik juga. Macam kalau kita tengok tadi, ada lagu feminin, lagu-lagu Salim, Iklim yang kita masukkan, dan ada banyak lagi lagu yang kita pakai untuk episod-episod yang akan datang. Dan semestinya pada orang yang meminati teater, Adlin membawa watak yang seorang yang musikal yang kita akan tengok nanti. Setiap penampilan Adlin akan datang dengan gaya musikal dan also sejenis Broadway punya pementasan kan. Ketidaksempurnaan Cik Yah menurut Nadia lagi membolehkan audiens mengaitkannya juga menerusi watak lakonan Adlin Aman Ramli, Aloy Paradox, selain Kaho Hon dan Siti Khadijah Halim dengan kehidupan sebenar. We all have a Cik Yah in them. That's what I like about this story. We all have a Lola in them. We all have a Didi in them. Semua karakter walaupun dia over, sebenarnya we know somebody. Kita kenal Sadiq. Kita kenal seorang yang macam Daniel. Nampak macam over tapi sebenarnya yang macam, sialah, aku hari ni aku Lola. You know, that's writing for you lah. That is the script lah. Pementasan 2 hari teater musikal Puteri Santubong The Warrior Princess di Kampung Budaya Sarawak Kuching yang diterajui pelakon terkenal Maya Karin masih boleh ditonton esok secara langsung menerusi www.puterisantubong.com.my dengan tiket berharga RM20 bagi setiap tontonan. Ditaja Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, naskah itu mengupas nilai peradaban manusia di bumi yang diterajui Puteri atau Ratu Sarawak dari kayangan itu. Turut menampilkan Azril Ismail sebagai Kijang Mas, Sofi Jikan sebagai Iswa Raja, Dewi Liana Siriesta sebagai Puteri Sejinjing dan Anding Idrawani sebagai Datuk Nahoda. Ia bagi membuka dimensi berbeza daripada persepsi masyarakat terhadap Puteri Santubong sebagai puteri pahlawan dan bukan cuma cerita dongeng mengenai kecantikan dan percintaan mereka.
Susan Lancaster dinobat pelakon komedi terbaik Asia di Anugerah Kreatif Akademi Asia 2021 atau AACA 2021 di Singapura baru ini. Bintang siri keluarga Bahadon musim kedua yang ditayangkan di platform penseriman Viu itu menewaskan calon lain di rantau Asia Pasifik termasuk daripada China, Hong Kong, Indonesia dan Korea. Selain Susan, turut mengharumkan nama negara ialah produksi Astro iaitu Gegar Vaganza musim ke-7 yang meraih program musikal tarian terbaik Asia. AACA dianjurkan bagi mengiktiraf kecemerlangan penerbitan industri kandungan kreatif di rantau ini. Syabas dan tahniah daripada Finas. Filem garapan Tan Chui Mui, Barbarian Invasion adalah antara lebih daripada 20 naskah daripada Asia Tenggara yang meraih penayangan di Pawagam Bangkok bermula 9 Disember ini sempena Festival Filem ASEAN Bangkok 2021. Ditulis dan diterajui Chui Mui, filem itu bakal menemui audiensnya pada 11 dan 13 Disember di SF World Cinema di bawah Showcase ASEAN Plus. Turut menampilkan lakonan Pit Teo dan Bron Palare. Ia mengisahkan seorang pelakon, Moon Lee, yang menjadi ibu tunggal kembali ke dunia lakon seni mempertahankan diri bagi mengembalikan keyakinan diri tapi hanya untuk melihat bekas suaminya menerajui filem itu. Syabas dan tahniah daripada Finas. Tengok video klip je. Tak nak lah aku tengok lagi cerita tu. Malu. Anak-anak saya ada juga tengok YouTube kan. Dilahirkan pada 15 Mei 1967, aktris dan penerbit terkenal Madhuri Dixit adalah antara pelakon popular Bollywood yang membintangi 70 buah filem Bollywood. Kecantikan paras rupanya dan memiliki bakat dalam tarian serta gaya lakonan yang hebat melonjakkan namanya dalam dunia perfilman apabila menerima 5 anugerah aktris terbaik dan 1 anugerah aktris pembantu terbaik di Filmfare Award. Kecenderungan beliau dalam bidang tarian telah terbukti sejak berumur 3 tahun. Ketika berumur 8 tahun, keluarganya telah menghantar ke kelas tarian di Kathak. Kemudian beliau bercita-cita untuk menjadi pakar mikrobiologis dan telah berjaya menyambung pendidikan di Satey College di Mumbai dalam bidang tersebut. Namun selepas 6 bulan di kolej tersebut, Madhuri membuat keputusan untuk menamatkan pengajiannya dan menumpukan kerjayanya sebagai pelakon filem sepenuh masa. Madhuri membuat kemunculan pertamanya dalam dunia lakonan pada tahun 1984 menerusi filem Abod. Filem itu tidak berjaya memperolehi kutipan box office, namun lakonan hebat Madhuri dalam filem tersebut mendapat kritikan positif daripada pengkritik filem. Filem kedua lakonannya iaitu Awara Bab telah mencecah kutipan box office. Sejak dari itu, namanya mula terkenal di kalangan penggiat seni Bollywood dan media cetak. Karier beliau melonjak sekitar tahun 90-an dan sering digandingkan dengan aktor-aktor seperti Anil Kapoor, Sanjay Dutt dan Jackie Shroff. Filem Devdas lakonannya bersama Shah Rukh Khan dan Aishwarya Rai telah mendapat pengiktirafan ditayangkan di Festival Filem Cannes tahun 2002. Filem tersebut juga turut tersenarai antara 10 filem terbaik menerusi majalah Times. Pada tahun 2008, beliau telah dianugerahkan Anugerah Padma Shri iaitu anugerah antara 4 tertinggi daripada kerajaan India. Di atas penglibatan beliau dalam dunia seni selama 25 tahun, beliau telah menerima anugerah khas di Filmfare Award pada tahun 2011. Welcome back to Cinema bersama dengan saya Tasha. #ini Cinemaku. Baiklah, tadi kita dah terbang ke Bollywood bersama dengan pelakon yang cukup terkenal di sana iaitu Madhuri Dixit. Dan sekarang ni Tasha nak bawa anda semua terbang ke tahun 90-an di negara kita sendiri iaitu di Malaysia, di mana suatu ketika dahulu ada sebuah sitcom kanak-kanak iaitu Cili Cili Padi. Famous kan? Siapa tak lihat cerita tu? Siapa tak tonton? Tasha memang minat gila. Okey, dalam cerita tu dilakonkan oleh Jafar On, Tam Suhaimi, Melissa Saila dan juga Datin N. Ngasri. Dan Cili Padi ni diarahkan oleh Aziz M. Osman sendiri. Dan dengar kabarnya, Datin N. Ngasri kita diletakkan dalam beg sebab badan dia kecil kan? So, nak tahu lebih lanjut lagi? Jom kita lihat dalam segmen Trivia. Mana mungkin
mungkin melupakan Datin N. Ngasri dan drama lakonannya Cili Padi. Pernah jadi fenomena seawal penayangannya pada 1993, drama 3 musim di TV3 yang diterajui kanak-kanak itu bersama Jaafar On sebagai Cikgu Jaafar masih diingati walaupun setelah 28 tahun berlalu. Baru berusia 7 tahun ketika itu, bakat asal Kuala Lumpur ini yang tampil dengan watak sebagai Lily menganggap dirinya bertuah kerana pelakon kanak-kanak pada era itu tidak seramai sekarang. Begitupun kenyataan pemilik nama sebenar Nasriah Ngasri ini merupakan pemenang pelakon pembantu wanita terbaik pada Anugerah Skrin 1994 menerusi drama Anak Angkat arahan Aziz M. Osman yang turut mengarah Cili Padi. Orang tak tahu, mungkin diorang nampak watak kecil tu nampak N. Masa tu N 7 tahun ya. Jadi mungkin diorang nampak watak budak perempuan kecil, diorang tetap akan nampak N Ngasri. Sebab sebelum tu saya pernah berlakon dengan Abang Aziz ya. Abang Aziz cerita Anak Angkat yang menang di anugerah tu. Jadi Abang Aziz nampak saya lagi lah. Abang Aziz yang sebenarnya yang buat Cili Padi ni, first starting ni. Jadi dia nampak N Ngasri lagi boleh dipakai untuk drama Cili Padi dia ni kan. Itulah punca kot saya dapat Cili Padi. Cili Padi menurut penerbit dan pemilik AN Universal ini yang bakal kembali ke TV menerusi drama 30 episod terbitannya. Alamak, lagi-lagi dia menyimpan banyak kenangan manis buatnya. Ditanya katanya, Kenangan paling best sebab kecil orang selalu bagi saya coklat. So pergi syuting dapat coklat. Tapi tak, kenangan yang tak pernah saya lupa masa tengah penggambaran adalah bayangkan saya pada masa tu masuk dalam backpack. Backpack tu betul-betul masuk betul-betul masuk dalam tu tahu, zip terus tau. Betul-betul masuk dalam tu. Jadi memang itu kenangan yang saya tak boleh lupa. Masa kan Lily kena colek, dia masuk dalam backpack. Jadi memang saya duduk dalam tu, itulah kenangan saya kata macam kalau hari ni aku rasa bebak dah bag tu. Kan goyak. Tapi memang itu yang saya tak boleh lupa lah. Dalam kecil-kecil kena masuk backpack tu. Lepas tu siapa tak kena bawa? Saya tak ingat. Uncle Jaafar On dengan satu lagi tu. Ada yang glamour. Kau ingat lagi? Betul. Dia lah kena ikut. Betul kau. Dia bag tu memang dalam tu ada saya tau. selain N dan Jaafar, Cili Padi turut dibarisi Melissa Saila dan Tam Suhaimi yang kini merupakan pengarah serta Nick Faris, Nick Fazil. Sebenarnya dalam Cili Padi tu watak semua lain-lain. Jadi macam tak ada karakter yang sama antara kita. Tapi semua pengam. Cuma kita tak ada masa lah masing-masing dengan kehidupan masing-masing. Jadi memang tak ada masa nak geda-geda. Tapi semua pun baik. Saya ingat Papa Jaafar tu macam bapak saya dah. Kalau pergi, sampai hari ni dia ingat kalau pergi ke kedai tu dia lah tukang belanja saya. Saya bawa RM5 je syuting. Tapi dia selalu kena bayar terbabas. Belah-belah ringgit tu selalu datang daripada dia lah. Kena tambahkan top up kan. So Papa tu memang saya ingat lah. Dan juga Tam lah masa kecil. Dan Kak Liz pun sebenarnya masa tu saya jadi Kak Liz tu jadi kakak angkat saya dalam cerita tu. Jadi memang rapat lah. Pernah dicalonkan bagi kategori pelakon pembantu terbaik Festival Filem Malaysia ke-28 menerusi filem Love Supermoon. Dia yang juga aktif di gelanggang politik mengakui peluang dididik pengarah seperti Aziz memberikan pengalaman istimewa buatnya. Pada saya seorang director yang memang dia membina seseorang pelakon tu, dia sangat mengajar juga kita. Masa tu saya kecil sangat, jadi saya tak adalah macam terlalu beria-ria kan. Saya just orang bagi. Tapi Abang Aziz ni yang saya ingat, dia seorang yang kalau kat set tu baru dia tulis skrip. Tapi kalau kita lambat hafal, memang kau kena cepat. Dia tak suka kita duduk macam lepak-lepak santai tu, tak apa gemam. Pantang dia makan kuaci tu dia pantang. Kuaci yang gigit kan. Pantang tu jangan kau makan kat set dia. Sebab dia macam menghayalkan ke, saya pun tak faham. Ditanya perasaannya apabila menonton kembali lakonannya di dalam Cili Padi, ini jawabnya. Tengok video klip je. Tak nak lah aku tengok lagi cerita tu. Malu. Anak-anak saya ada juga tengok YouTube kan. Dia macam, alah tak payahlah. Masa tu cakap pun tak apa betul kan. Tak banyak dialog sangat pun, sikit-sikit kan. Sebab masa kecil kan. Saya yang paling kecil. Dalam semua tu, Kak Lee, Tam, Syafiq, saya, Jaafar On kan. Jadi yang paling kecil tu memang saya. Kelakar lah kerana aku kecil macam tu kan. Kelakar sangat. Siri persembahan Cahaya Anjuran Seni Lab kembali menerusi pertunjukan berjudul Cahaya 004 Kitab Basah yang bakal dibuka dengan tarian tradisional Kuda Kepang di Black Box Publica pada 18 Disember ini. Dianjurkan bersama agensi kreatif 33.3 dengan kolaborasi Pusaka dan kumpulan Kuda Kepang Parit Raja. Persembahan yang dijadualkan pada jam 2 petang dan 8 malam itu merupakan tarikan utama Cahaya 004 Kitab Basah yang menerokai serta mengeksplorasi konsep cahaya untuk memahami hubung kait di antara kesenian moden dan tradisional. Disokong oleh My Creative Ventures, Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta Kementerian Kewangan melalui inisiatif Penjana, pertunjukan instalasi cahaya dan seni itu akan dipamer di G3 West Entrance Black Bridge bermula 19 hingga 31 Disember. Masuk adalah percuma. Sila layari www.projectcahaya.com untuk maklumat lanjut.
Retrospektif, sebuah program yang memaparkan koleksi dokumentari bersiaran setiap Khamis jam 8.30 malam eksklusif di Bernama TV. Ini adalah usaha Finas dalam memperkasa penontonan khazanah kandungan negara dalam menggerakkan strategi pembangunan kandungan audiovisual dan restorasi. Program kerjasama Finas Bernama ini akan diikuti ulangan di YouTube Finas Malaysia pada Jumaat jam 9 malam. Melalui dia, saya diberi tugasan lah untuk mengulas dan kadang-kadang mengulas filem. Hello. Bersua kembali bersama dengan saya Tasha dan Cinema #IniZimaku. Okay, this is my friend. My friend today no speak. Tak boleh bercakap. Dia keras dia macam tu. Okay, baiklah. Sekarang ni kita tak nak buang masa. Tasha nak sebut mengenai filem indie. Pastinya kita semua tahu filem indie ini tidak menelan belanja yang banyak. Dan sekarang ni kita nak bersama dengan seorang pengarah yang cukup terkenal iaitu Amir Muhammad dari jurusan perundangan dan sekarang ni beralih ke pengarahan. Dan kita nak tahu bagaimana beliau ke dalam dunia pengarahan. Jom kita bersama dengan beliau dalam segmen ini. Rolling. Sebenarnya kat Malaysia ramai orang yang belajar law tak jadi lawyer. Sebab saya pun tertipu masa saya muda dulu. Saya pernah nonton satu siri TV bertajuk LA Law. Dan saya rasa kehidupan lawyer ni sesuatu yang sangat exciting dan hebat dan penuh debaran dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya tidak. Rupa-rupanya undang-undang tu sesuatu yang sangat bergerak dengan sangat slow. Dan banyak proses birokrasi dan sebagainya. Lucu, namun itulah kenyataannya buat sutradara dan penerbit Amir Muhammad. Ingin jadi peguam awalnya, anak jati Kuala Lumpur ini sebaliknya berkalih ke penulisan yang mendedahkannya kepada dunia yang cukup asing baginya, iaitu perfilman. Jadi wartawan menulis untuk akhbar News Straits Times menerusi pengarang hiburan ketika itu, Fatimah Abu Bakar yang juga merupakan pelakon dan guru lakon berkaliber mula mencetuskan idea untuk jadi orang filem. Melalui dia, saya diberi tugasan lah untuk mengulas dan kadang-kadang mengulas filem. Dari NST tu, saya mula mewawancara pengarah filem. Yang pertama adalah Uwe, masa Perempuan Insiden Jalan Keluar. So, kami dapat cover story. Dan Uwe adalah pengarah orang pertama yang saya kenal yang merupakan pengarah filem. Sebab saya tak kenal orang filem lah masa membesar kan. Walaupun nampak macam sesuatu yang penuh pancaroba, saya pun mungkin tertipu juga. Macam tertipu dengan LA Law. Rasa macam, oh best juga kalau buat benda macam ni. So lepas tu ambil beberapa kursus lah untuk menajamkan bakat yang ada. Diajak mengimbau bagaimana karya sulungnya Lips to Lips yang dihasilkan sekadar suka-suka pada tahun 2000 menggunakan kamera mini DV dan suntingan non-linear yang dianggap canggih ketika itu mencetus revolusi yang menyaksikan percambahan karya dan pembikin muda indie, katanya. Ramai yang tengok dia agak teruja, terutamanya orang muda. Bukan sebab filem tu best sangat, tapi sebab dia orang rasa, aku pun boleh buat kalau macam ni kan. Sebab nampak mudah. Jadi dengan cara itu dia menginspirasi beberapa orang lah. Sebab proses dia nampak mudah, hasil dia pun nampak santai macam tu. Dan dia orang rasa dia sesuatu yang dekat dengan diri mereka. Lips to Lips tu terinspirasi sebab saya banyak tengok filem luar negara. Dan rasanya lebih lahir dari jiwa seorang yang suka filem. Dia bukannya cerita yang personal kepada diri saya. Jadi mungkin cerita dia nampak cetek dan tidak mendalam. Dia sekadar macam kita tengok filem lain pernah buat macam ni, so kita pun nak buat lah. Sebahagian besar karyanya termasuk yang diharamkan di Malaysia seperti Lelaki Komunis Terakhir meraih perhatian pada festival berprestij antaranya Festival Filem Sundance dan Festival Filem Antarabangsa Berlin. Pada 2008, dia ke mainstream menerusi filem Susuk namun rimas dengan proses bekerja membabitkan ramai kru dan bajet besar. Dia rindu pada cara indie yang mendorong penghasilan naskah seperti Roh yang baru ini membawa persaingan Malaysia ke Oscars. Jadi saya merindui cara membuat filem dengan cara yang berskala kecil. Dan kebetulan saya mulakan Kuman Pictures dengan semangat ini. Kita tak nak buat filem yang mahal, yang melibatkan ramai orang, tapi melibatkan kru yang kecil dan cerita yang boleh dikatakan skala kecil juga. Tak nak banyak lokasi, tak nak banyak pelakon sebab nak kembali kepada semangat keintiman gitu. Tapi dengan menggunakan genre, iaitu genre horror, genre thriller. So adalah unsur thrill dia. Dia bukannya macam art house jenis yang orang duk termenung tak buat apa kan. So itu adalah hasil pengalaman saya sebelum ini yang nak hasilkan filem yang boleh dikatakan mainstream tapi dengan skala kecil.
Okey, kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Sekian sahaja untuk episod kali ini. Tetapi sebelum itu, Tasha nak pesankan kepada anda semua, kalau nak tahu info-info menarik mengenai Finas, boleh saja ke laman web Finas iaitu di www.finas.gov.my dan jangan lupa ke Instagram dan Facebook Finas. Okey, itu sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang dengan info-info yang lebih menarik yang akan menghiburkan anda. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Bye-bye. Sebelum berpisah, kita saksikan sedikit sedutan filem Roh. Bye-bye, jumpa lagi minggu hadapan. Kau ada nampak budak perempuan? Tinggi dia. Laki tadi tu nampak serupa pembunuh kan? Ada yang tak kena malah. Benda-benda. Kau pun dah nampak yang dia tu bukan sebarang budak. Kena tolak bala ni. Bila bulan mengambang, kau semua akan mati. Kau buat apa lagi kat sini? Kau tak perlu tahu siapa kau.